Assalamualaikum dan salam sejahtera. Adanya di hutan di Ranrabai melunas impian menjadi penyampai. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 minit MMTV edisi 27 Disember 2023. Kita ke berita utama. Seorang penjual buah berdepan hukuman gantung sampai mati apabila dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kelang hari ini atas tuduhan membunuh kekasihnya minggu lalu. Tertuduh Ku Chong Heng, 44 tahun, hanya mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Amirul Ashraf Abdul Rashid, namun tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mengikut pertuduhan, dia didakwa membunuh Koh Chia Ling, 26 tahun, di Taman Bayu Tinggi kira-kira pukul 1 tengah hari 18 Disember lalu. Chun Heng dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung atau penjara tidak lebih 40 tahun dan jika tidak dihukum mati, boleh disebat tidak kurang 12 sebatan jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Bahiyah Amir Haidi manakala tertuduh diwakili Peguam Sharon Paul Singh. Sebutan semula kes ditetapkan pada 1 Mac depan. Utusan Malaysia sebelum ini melaporkan seorang wanita menemui ajal apabila ditikam berkali-kali pada bahagian hadapan dan belakang badan sehingga menembusi jantungnya dalam kejadian itu. Motif kejadian dipercayai disebabkan cemburu dengan suspek, kemudian mencederakan diri dengan menikam badannya menggunakan pisau sama. Jumlah mangsa banjir di 6 negeri setakat petang ini menerusi maklumat yang dikeluarkan oleh Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menunjukkan penurunan kepada 25,729 mangsa dengan membabitkan 7,719 keluarga di negeri-negeri yang terlibat seperti Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Johor dan Sabah. Menurut info tersebut, Kelantan kekal mencatatkan jumlah tertinggi dengan 17,251 mangsa terdiri daripada 5,361 keluarga. Di Terengganu pula, jumlah mangsa banjir menunjukkan penurunan ketara apabila sebanyak 35 PPS ditutup operasi selepas keadaan banjir di beberapa kawasan dilaporkan mulai reda setakat ini. Sementara itu, Johor membuka sebanyak 3 pusat pemindahan sementara PPS melibatkan 108 mangsa terdiri daripada 30 keluarga, manakala di Selangor hanya 1 PPS dibuka melibatkan 4 mangsa terdiri daripada 1 keluarga. Sehingga kini jumlah PPS yang dibuka adalah sebanyak 163 di mana 86 PPS di Terengganu, Kelantan sebanyak 67, Pahang 3 pusat, Sabah 3 pusat, Johor 3 pusat dan Selangor sebanyak 1 pusat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bakal melawat Kelantan esok bagi meninjau sendiri situasi banjir yang disifatkannya semakin membimbangkan terutamanya di kawasan pantai timur. Parti Warisan hari ini menafikan kononnya parti itu mendapat dana melalui sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah. Melalui satu kenyataan, Setiausaha Agung Warisan Datuk Roleto Padua berkata, tuduhan yang dilemparkan mengatakan parti itu mempunyai kaitan dengan aktiviti tersebut sebagai fitnah politik melampau sekaligus ingin menjatuhkan reputasi parti serta pemimpin-pemimpinnya. Kesal dengan keadaan tersebut, tambahnya pihaknya juga tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menyebarkannya jika perkara ini berulang. Semalam polis mendedahkan ketua sindiket dadah bergelar Datuk adalah antara 10 lelaki ditahan Isnin lepas di Sabah kerana disyaki terlibat dalam sindiket pengedaran dadah dan susulan pengumuman itu tular satu mesej di aplikasi WhatsApp yang mengaitkannya dengan Parti Warisan. Sementara itu, parti itu juga turut menyambut baik kejayaan Polis Diraja Malaysia atas kejayaan menumpaskan sindiket tersebut dan berpendapat mereka yang disyaki terlibat mestilah disiasat dan diadili mengikut undang-undang. Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan kerajaan perlu menyiasat dan menahan reman semua yang bergelar Tun termasuk dirinya jika individu terbabit gagal menjelaskan sumber pendapatannya. Dalam kenyataan hari ini, beliau berkata tanpa mengira pangkat, individu berkenaan perlu disiasat selain tidak perlu mendapatkan bukti tentang salah laku mereka. Jelasnya syak wasangka sahaja sudah memadai jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana atau bagaimana mendapat wang itu dan harta mereka harus disita. Sementara itu, kenyataan beliau sebagai mengulas tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM melancarkan siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin yang juga sekutu rapat Dr. Mahathir berhubung dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah.
Ujarnya jika wang itu benar-benar berpunca daripada rasuah, ia mesti dibantras dengan apa cara sekalipun, namun menganggap jika peguam negara berpendapat tuduhan itu berpunca daripada politik, beliau berhak tidak meneruskan pendakwaan. Kita kembali lagi. 2 minggu selepas membayar ganti rugi sebanyak 1.52 juta ringgit kepada Dr. Zakir Naik, bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang II, Dr. P. Ramasamy memfailkan samad fitnah terhadap penceramah bebas terbabit. Samad tersebut difailkan pada 3 Disember lalu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melalui firma guaman Tetuan SST. Peguam Dr. Syamsir Singh Tin ketika dihubungi media memaklumkan mahkamah menetapkan pengurusan kes saman itu pada 19 Februari depan. Menurut salinan dokumen yang diperoleh media, Ramasamy dalam penyataan tuntutannya menyatakan Zakir atau nama penuhnya Zakir Abdul Karim Naik mengeluarkan kenyataan berbau fitnah pada satu ceramah di Sokoto, Nigeria 2 November lalu. Penceramah tersebut yang dinamakan sebagai defendant menyentuh mengenai kemenangan kes samannya terhadap Ramasamy dan turut mendakwanya sebagai musuh umat Islam yang dimuat naik oleh defendant di laman Facebook milik Zakir yang mempunyai lebih kurang 23 juta pengikut. Ramasamy juga membuat laporan polis berhubung kenyataan Zakir pada 6 November lalu. Ramasamy menuntut ganti rugi am, teruk dan teladan yang akan ditaksirkan oleh mahkamah di samping faedah sebanyak 5% setahun atas jumlah ganti rugi daripada tarikh keputusan hingga bayaran penuh dibuat. Plaintiff turut memohon perintah injaksi mandatori terhadap defendant agar menarik balik tuduhan dan memadamkan rakaman video di semua laman sosial milik Zakir dan permohonan maaf secara terbuka. Pelakon terkenal Korea Lee Sun Kyun disahkan meninggal dunia selepas mayatnya ditemui di tempat letak kenderaan di Taman Waryong Seoul, Korea Selatan pada pukul 10.30 pagi tadi. Berita tersebut disahkan oleh Balai Polis Seongbuk Seoul selepas menerima panggilan daripada isterinya iaitu John Hae Jin yang memaklumkan suaminya meninggalkan nota bunuh diri sebelum menghilang. Pihak polis menjumpai sejenis arang beracun yang dipercayai digunakan untuk tujuan tersebut di dalam keretanya. Selebriti berusia 48 tahun itu sebelum ini dikaitkan dengan kes penyalahgunaan dadah marijuana di sebuah kelab malam di daerah Gangnam. Bagaimanapun, Sung Kyun menafikan tuduhan terbabit semasa siasatan polis dan memaklumkan tidak mengetahui jenis pil yang diberikan oleh individu yang dikenali sebagai Mr. A adalah dadah. Berita luar negara. Seorang pembaca berita wanita di stesen televisyen TGRT Haber, Turkiye dipecat selepas dia muncul dalam satu siaran secara langsung dengan secawan kopi Starbucks di atas mejanya baru-baru ini. Malcolm Guney dilihat menyampaikan berita pada Ahad lalu iaitu sebelum sambutan Christmas dengan secawan kopi itu diletakkan di atas meja sehingga menyebabkan penonton mengkritiknya dan mendakwa dia merupakan penyokong Starbucks. Jenama kopi itu kini diboikot oleh aktivis-aktivis pro-Palestin kerana didakwa menyokong Israel dalam perang menentang Hamas di Gaza, Palestin yang bermula sejak 7 Oktober lalu. Namun beberapa jam kemudian TGRT mengumumkan bahawa Guney bersama pengarah segmen berita tersebut ditamatkan perkhidmatan kerana iklan Starbucks dilarang sama sekali keluar di stesen televisyen itu. TGRT turut mengutuk sekeras-kerasnya tindakan mereka dan menyatakan bahawa stesen penyiaran itu memahami sensitiviti rakyat Turkiye berhubung situasi di Gaza. Seorang wanita di Brazil mengerat zakar suaminya dan membuang organ tersebut ke dalam mangkuk tandas lampu sebuah media tempatan semalam. Berlaku pada 22 Disember lalu, menurutnya dia bertindak demikian selepas mendapat tahu suaminya curang bersama anak saudaranya yang berusia 15 tahun. Turut membuat laporan mengenai kejadian terbabit di balai polis, wanita berusia 34 tahun itu mengaku mengumpan mangsa dengan mengikatnya pada katil sebelum menggunakan pisau cukur untuk mengerat kemaluan lelaki tersebut. Wanita itu turut merakam gambar organ yang putus itu sebelum membuangnya dalam mangkuk tandas.
Dalam pengakuannya kepada polis, suspek berkata dia bertindak demikian kerana tahu amat sukar untuk menyambung semula Zakar yang telah putus. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Segmen halal niaga minggu ini mula popular di bidang sosial selepas menghasilkan pelbagai pelekat kereta yang bertemakan emosi perempuan. Kini kedai Suza sudah memiliki pelbagai produk keluarannya. Daripada dulu saya start dengan stiker, sekarang saya dah berkembang dekat Pesta Buku. Saya ada tote bag, mug, notebook, stiker kereta, ada sampul raya. So waktu tahun ni saya viral Kita Nyo Manjo, lepas tu saya rasa saya compile artwork saya yang lama-lama tu, saya terus print out as merch yang pelbagai. Baju pun ada, poster pun ada. Pemiliknya Izzati Suza pada mulanya tidak menjangkakan pelekat yang dihasilkan inspirasi daripada diary hariannya itu bahkan mencetuskan fenomena di kalangan pengguna media sosial sebelum memilih untuk menjual semua hasil seninya itu. Budak sekecil, darjah 6 sampai orang tua 50-60 semua memberi respon yang sangat macam awak ni kelakar lah, kakak ni kelakar lah. Semua age boleh terima dan relate dengan awak saya, Alhamdulillah. Menawarkan produk serendah RM5, Suza yang mula menjalankan perniagaan ini sejak 2018 berharap hasil seninya itu dapat membuka mata orang ramai agar lebih menghargai hasil seni artis seni tempatan. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menerima pengiktirafan untuk standard perkhidmatan pengalaman pelanggan yang cemerlang oleh Airport Council International ACI. Program akreditasi pengalaman pelanggan lapangan terbang ACI Asia mengiktiraf KLIA dengan mencapai tahap 2 mencerminkan kejayaan dalam mengatur perjalanan lancar yang memfokuskan penumpang bagi meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketua Pengarah ACI, Luis Felipe de Oliveira berkata, KLIA telah menunjukkan kecemerlangan dalam pengurusan pengalaman pelanggan selaras dengan amalan yang disyorkan dan piawaian industri. Malaysia Airports berkata kumpulan menyaksikan lonjakan dalam trafik penumpang bagi sektor tertentu pada November 2023 dan mencatatkan sejumlah 6.6 juta pergerakan penumpang di dalam negara. Berita sukan. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan-gon menyifatkan senarai 26 pemain yang menyertai kem latihan ke Piala Asia yang bermula semalam adalah skuad terbaik yang pernah dibentuk olehnya. Berdasarkan pemain yang menyertai latihan ini, Pan-gon seakannya sudah memiliki gambaran sebenar skuad yang bakal dibawa ke Qatar nanti dan kehadiran Romel Morales turut memberi nilai tambah kepada jentera serangan negara. Menurut Pan-gon, skuad kali ini adalah skuad yang seimbang dengan pasukan menampilkan pemain berpengalaman serta berkualiti dan dalam masa yang sama, jurulatih dari Korea Selatan itu mahu pemain senior membimbing pemain muda. Mengulas mengenai perancangannya dalam sesi latihan, Pan-gon berkata pihaknya akan menilai kondisi pemain terlebih dahulu sebelum melakukan perancangan rapi termasuk merancang taktikal yang diinginkan. Manchester United melakar kemenangan dramatik di laman sendiri apabila membenam Aston Villa 3-2 dalam aksi Liga Perdana Inggeris EPL awal pagi tadi. Pada awal babak pertama menyaksikan United dihukum jentera serangan Aston Villa menerusi jaringan pemain tengah John McGinn pada minit ke-21. Selang 5 minit kemudian, pasukan pelawat terus menggandakan jaringan hasil penyudah Leandro Dendoncker untuk menjadikan kedudukan 0-2 kekal hingga tamat babak pertama. Bersambung pada babak kedua, usaha berterusan Garnacho akhirnya membuahkan hasil apabila bintang Argentina itu berjaya menjaringkan gol pertama United pada minit ke-59 sebelum meledak gol kedua pribadinya pada minit ke-71 untuk mengikat kedudukan. Kebangkitan dramatik disempurnakan penyerang yang dibeli pada musim panas lalu, Rasmus Højlund, yang meledak jaringan pertama beliau bersama The Red Devils 8 minit sebelum permainan tamat. Keputusan Manchester United 3-2, Aston Villa kekal sehingga ke whistle penamat.
Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 28 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.